Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, hari ini kita sambung berkenaan dengan masih lagi dalam bab daya dan gerakan 2. Itu kita akan membincangkan bab ataupun subtopik 1.2 iaitu leraian daya. Baik, di sini kita nampak satu gambar rajah, iaitu gambar rajah yang berkaitan dengan permainan tarik upih. Kalau di kampung-kampung dulu memang agak famous lah permainan ini. Baik. Jadi penerangan pada berkenaan dengan rajah 1.13 menunjukkan seorang budak sedang menarik seorang kawannya di dalam permainan tarik upih pada hari sukaneka di sekolah. Mengapakah arah gerakan kawannya adalah ke kanan walaupun arah tindakan daya tarikan mencondong ke atas? Kita tengok gambar rajah ini. Di sini arah gerakan dan daya tarikan condong dan membentuk sudut dengan arah gerakan. Jadi daya tarikan membentuk sudut dengan arah gerakan. Hal ini disebabkan daya tarikan itu mempunyai dua komponen daya yang berserenjang, iaitu komponen mengufuk, iaitu paksi X, dan komponen menegak, iaitu paksi Y. Proses leraian ataupun proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya dinamakan leraian daya. Kita siasat apakah daya yang bertindak ke atas budak ini. Sebelum ini pun kita sudah nampak ataupun sudah pelajari daya-daya yang bertindak ke atas satu objek. Seperti biasa, tindak balas normal R, daya geseran ke kiri, berat budak, dan daya tarikan. Baik, di sini adalah gambar rajah vektor yang mewakili daya-daya yang dikenakan terhadap budak ini. Jadi di sini detailnya dan daya-daya yang sebelah kiri ini tadi sudah kita leraikan menjadi daya pada paksi X mengufuk dan daya pada paksi Y. Daya tarikan yang bertindak ke atas budak boleh dileraikan kepada dua komponen serenjang seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.14. Komponen menegak bertujuan untuk mengimbangi berat budak, manakala komponen mengufuk dapat mengatasi daya geseran dan menggerakkan budak ke arah kanan. Soalannya, bagaimanakah magnitud bagi kedua-dua komponen daya ini ditentukan? Baik, kita tengok rajah 1.15. Ini adalah gambar rajah vektor yang menunjukkan satu daya F yang bertindak ke atas sebuah bongkah kecil pada sudut condong, itu theta, di atas ufukan. Ini yang garisan putus-putus. Leraian daya F kepada dua komponen dan magnitud bagi dua komponen tersebut boleh dilakukan dengan mengikut langkah-langkah yang berikut, iaitu dalam rajah 1.16. Baik, kita perhatikan bagaimana daya-daya ini dileraikan. Langkah yang pertama. Pertama sekali, lukiskan komponen mengufuk Fx. Ini Fx. Ini Fx. Dan komponen menegak Fy di sisi F untuk membentuk segi empat seperti ditunjukkan dalam gambar rajah ini. Ini adalah F, ini Fy, ini adalah Fx. Manakala F ini adalah daya paduan dan theta ini adalah sudut yang terbentuk antara daya paduan dan juga paksi mengufuk. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, hitung magnitude komponen. Dengan menggunakan hukum trigonometri. Menggunakan Fx, iaitu Fx yang ini sama dengan F, yang ini
cos theta. Okay, Fs cos theta, manakala Fy, okay, Fy yang ini sama dengan F sin theta. Okay. Baik, kita tengok sebentar penjelasan trigonometri. Okay, ini anda semua sudah ketahui di dalam subjek matematik ataupun matematik tambahan sudah dimaklumi bahawa bagaimana untuk mencari sudut ataupun mencari nilai f dan nilai fx ini menggunakan kaedah trigonometri. Kalau di sini segitiga A, C dan D, ini adalah sudutnya, theta di sini. Okey, maksudnya jadi cos sama dengan cos bersebelahan dengan hipotenus. Maksudnya cos theta sama dengan fx bagi dengan fy. Okay, sama halnya juga dengan segitiga ABCD. ABC. Okay, sudut yang ini. Okay, jadi sudut yang sebelah sini menggunakan sin theta sama dengan fy bahagi dengan f. Itulah yang mendapatkan apabila kita buat pengiraan matematik, dia akan menghasilkan Fy sama dengan F sin theta. Dan ini F X sama F cos theta. Okey. Ini ada contoh ataupun aktiviti 1.5. Okey, contoh. Ini boleh baca kemudian paduan. Okey. Kita tengok dulu contoh 1. Rajah 1.19 menunjukkan sebuah bongkah kayu sedang ditarik oleh T yang mencondong pada sudut 30 darjah, okay, di atas permukaan mengufuk. Jadual 1.5 menunjukkan magnitud daya yang bertindak ke atas bongkah itu. Baik, pertama-tama sekali kamu kena tahu berapa banyak daya yang bertindak ke atas bongkah ini. Okay, seperti biasa, bongkah ini dalam keadaan bergerak secara mengufuk. Jadi ada 1, 2, 3, 4 daya, iaitu daya T ataupun tarikan T, daya 36 Newton diberikan di sini. Berat iaitu W sama dengan 24 Newton. Tindak balas normal iaitu R 6 Newton. Daya geseran FR 20 Newton. Jadi soalannya di sini hitungkan magnitud bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan T. Okey. Yang bagusnya di sini sudah diberikan langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Okey, langkah pertama mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah ini kita kena baca dulu dan faham soalan dia. Okey, baca dan faham. Dan yang kedua, mengenal pasti maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi contohnya nilai-nilai daya yang diberikan. Contohnya yang tadi ada 26, ada 6 Newton. Ada 36, ada 24 Newton, ada 6 Newton dan ada 20 Newton. Ini adalah maklumat yang diberi. Okey. Yang ketiga, mengenal pasti rumus yang boleh digunakan. Okey, langkah 4, menyelesaikan masalah secara numerikal. Baik. Kita tengok satu, magnitud bagi komponen mengufuk T, X dan komponen TY bagi daya tarikan T. Okay, yang kedua, sudut condong di permukaan mengufuk 30 darjah. Magnitud daya tarikan T sama dengan 36 Newton. Jadi kalau kita masukkan nilai-nilai ini, Tx iaitu T cos 30 darjah, Ty T sin 30 darjah. Okay. Kalau di sini dia gunakan Tx sama dengan T cos 30 darjah, Ty sama dengan T sin 30 darjah. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, iaitu sudut ini yang diberikan itu yang relatif ini adalah paksi X ataupun Tx. Okay, sudut yang relatif dengan X ini adalah sudut cos. Okay, cos theta. Okay. Sudut yang sebelah yang tidak diberikan di sini, ini adalah sin. Sekiranya diberi sudut di sini, contohnya di sini 60 darjah. Maksudnya ini adalah Ty
TY sama dengan T cos 60 darjah sama dengan T sin 30 darjah. Okey. Begitu. Jadi selalunya sudut yang diberikan itulah sudut cos. Okey, cos. Baik. Kita tengok semula pengiraannya. Sebelum itu kita tengok dulu langkah yang keempat. Masukkan nilai T itu 36 darab cos 30 31.18 Newton ke kanan. TY 36 sin 30 dapat 18 Newton ke atas. Tapi kita tengok selepas ini objek ini ataupun bongkah kayu ini tidak bergerak ke atas, dia cuma bergerak di permukaan ke kiri atau ke kanan. Tapi dalam kes ini bongkah kayu bergerak ke kanan. Komponen mengufuk ke kanan, TX yang sudah kita kira tadi adalah 31.18 Newton, daya geseran 20 Newton. Jadi kita kena tolak daya geseran yang menentang pergerakan itu dan kita mendapatkan hasil iaitu ini adalah daya bersih. Daya bersih. Manakala untuk komponen menegak Y 18 Newton bertindak dan tindak balas normal 6 Newton. Ini yang dikira tadi menggunakan sudut 36 sin 30 darjah kita dapat 18 Newton dan tindak balas normal R 6 Newton dan berat adalah 24 Newton. Jadi paduan daya TY tambah R tambah W. Memandangkan R ini adalah sama arahnya dengan R sama arahnya dengan Y iaitu ke atas, maksudnya kita boleh tambah. Iaitu 18 tambah 6. Dan manakala berat ini ke bawah, jadi dia kita ambil sebagai negatif. Jadi apabila kita tambah ke semua nilai ini kita akan dapat kosong. Maksudnya tidak ada pergerakan pada paksi Y sebab kosong. Pergerakannya hanyalah mengufuk saja, tidak ada pergerakan ke atas. Ini tiada pergerakan. Yang ini ada ke kanan. Jadi contoh yang kedua boleh tengok sendiri. Contoh kedua ini berkaitan dengan sudut-sudut yang condong. Saya fikir itu saja untuk PDPC pada hari ini. Seperti biasa, praktis formatif 1/2. Jadi seperti biasa tolong hantar kerja rumah sebelum ataupun pada hari Jumaat nanti. Itu saja untuk PDPR kita pada hari ini.